العلم كلنا يا عليم مفضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sebab apa tengok tambih dua pilih? Tambih 38. Tambih dua pilih. Kita tengok aja. Ini muka surat 29. 29 Baris yang ke-13 pada atas. dan ketahui olehmu. Yang tak ilmu bahawa akal itu pulang. 29 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Tambihul Ghafilin Jawi muka surat 29. Ketahui olehmu wahai talibil ilmi, ketahui olehmu wahai hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu, yang ingin mencari redha Allah, yang ingin mencari bekalan ibadah. Ketahui olehmu bahawasanya akal itu taulan ilmu. Akal itu ni kewarasan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan adanya akal itu terbezanya hamba dengan binatang. Kalau tanpa akal yang diberi oleh Allah, maka kita ini manusia tidak ada perbezaan dengan binatang. Tak ada beza dengan binatang. Kita banyak berkongsi dengan binatang tentang sifat-sifat yang lain. Contohnya makan. Haiwan pun makan. Makan minum sama seperti haiwan. Berbini beranak sama macam haiwan. Betul tidak? Nak tempat tinggal, binatang pun nak tempat tinggal. Nak kenyang, binatang pun nak kenyang. Tidur, binatang pun tidur. Pemarah, binatang pun ada sifat pemarah. Sifat kasih sayang, binatang pun ada. Jadi banyak persamaan kita dengan binatang. Cuma terbezanya kita dengan binatang ni kerana kita dikurniakan akal oleh Allah. Kalau tanpa akal, tak ada perubahan, tak ada apa perbezaan di antara kita dengan binatang. Itu hakikatnya. Jadi Allah Ta'ala nak memuliakan kita supaya terbeza daripada binatang di atas dunia ni dengan dikurniakan akal kewarasan. Dan akal itu pula taulannya ilmu. Akal kita ni mesti
mesti didampingkan dengan ilmu pengetahuan. Kerana seandainya semata-mata akal kita tidak dijaga oleh ilmu pengetahuan, maka akal kita belum lagi cukup cemerlang. Kita tidak akan memiliki akal yang baik. Kita tidak akan memiliki akal yang baik, akal yang cemerlang, akal yang bagus kalau semata-mata akal. Melainkan akal kita ni mestilah dijaga oleh ilmu. Maksud ilmu di sini ilmu akhirat. Kalau seandainya akal kita ini tidak diberi ilmu, maka tidak ubah pula akal kita dengan akal orang kafir. Betul tidak? Kalau semata-mata waras tanpa ilmu agama yang menjaga akal kita, maka kewarasan kita sama seperti orang kafir. Orang kafir pun berakal juga, orang kafir pun waras juga. Maka kalau seandainya kita ingin akal kita ini terbeza dengan akal orang kafir, maka hendaklah akal kita ni dijaga oleh ilmu syarak, ilmu agama. Barulah kita tahu halal haram, pantang larang, macam mana cari makan yang diredai oleh Allah, macam mana cari makan yang haram. Kalau semata-mata waras, kita tengok orang kafir pun dia cari harta betul. Orang kafir dia cari harta dah. Dia nak bahagia dah. Nak bahagia. Dia nak seronok dah. Dia nak harta, nak kebahagiaan, nak seronok. Tapi benda-benda tadi itu mereka berusaha mendapatkan keseronokan, kehidupan, keselesaan tanpa memikirkan halal haram. Begitulah seandainya kita yang beragama Islam, seandainya cara kita mencari rezeki tanpa memperdulikan batasan-batasan Allah, maka tidak ubah perangai dan kelakuan kita seperti orang kafir. Orang kafir dia cari harta pagi, petang, siang, malam. Dia tak peduli halal haram, asalkan dapat apa yang dia nak. Maka kita orang Melayu Islam, kalau cari harta pagi, petang, siang, malam tanpa peduli halal haram, maka sama seperti orang kafir. Orang kafir dia mencari harta kekayaan tanpa memperdulikan anak isterinya, tanpa mempedulikan anak isteri mereka itu untuk taat kepada Tuhan, untuk menjalankan perintah Allah. Maka kita orang Melayu Islam sebagai ketua keluarga contohnya, mencari rezeki tanpa mempedulikan anak isteri kita dengan agama, maka tak ubah seperti orang kafir. Betul tidak? Takut salah kita cakap, takut tersalah kita cakap. Itu tanya tu, takut ada yang kata betul, ada yang kata salah. Orang kafir dia cari harta benda, dia tak peduli anak bininya halal haram, pandai agama ke tidak, dia tak peduli. Kalau kita orang Melayu Islam macam tu juga, maka tak ada beza pun. Tak ada beza, kita tak peduli anak bini kita ikut agama ke tak ikut agama ke, mengaji ke tak mengaji ke, semayang ke tak semayang ke, kita tak peduli. Maka samalah macam orang perangai itu sama macam perangai orang bukan Islam. Orang kafir mencari rezeki pagi, petang, siang, malam tanpa mempedulikan menuntut ilmu. Kita orang Melayu Islam cari rezeki pagi, petang, siang, malam, tak peduli menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah atas kita. Maka sama, tak ada perbezaan pun. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu istimewanya kita ni, akal kita orang Islam ni, kalau nak ada perbezaan dengan orang bukan Islam, kena dampingkan akal kita dengan agama.
Dan bukan sekadar tu, kena amalkan agama tu. Barulah ada perbezaan cara hidup kita atas dunia ni, orang Islam dengan yang bukan Islam. Sama. Jadi akal itu taulannya ilmu. Kalau kita tak nak menuntut ilmu, maka tinggallah akal kita terkontang-kanting. Sebab kawan akal ni ilmu, tiba-tiba kita tak nak belajar agama, tak nak menuntut ilmu. Tak nak menuntut ilmu, ajak datang belajar, tak nak belajar. Padahal tak pandai ibadat, padahal tak reti selok-belok ibadat, padahal tak tahu lagi banyak benda halal haram yang kita tak pandai. Bab semayang tak pandai, bab akidah tak pandai, cara nak membersihkan hati daripada maksiat pun tak tahu, perbezaan sifat yang haram dalam hati dengan sifat yang dipuji oleh Allah pun kita tak pasti yang mana satu. Tapi tak nak mengaji, tak nak belajar. Macam mana ibadat kita dalam keadaan tak ada ilmu? Macam mana cara kita beribadah kepada Allah tanpa ada kefahaman agama? Bila kita beribadat tanpa mengetahui pantang larang, syarat rukun, sah batal ibadat, sudah tentulah kita ada melanggar undang-undang ibadat tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar, mesti ada benda-benda yang melanggar cara-cara ibadat yang kita buat tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Tapi beribadat, semayang, puasa, haji, umrah, waktu zakat, keluar zakat, wakaf, macam-macam kita buat. Tapi sebenarnya kita buat tu tanpa ada ilmu. Kita main buat tiru-tiru, tengok orang sedekah, kita sedekah, tengok orang wakaf, kita wakaf. Padahal benda-benda penting untuk meluluskan amalan kita itu supaya diterima oleh Allah, kita tak tahu pun. Pantang larang dalam ibadat apa dia, kita pun tak tahu. Inilah nanti yang mengakibatkan kita menyesal. Kerana berpenat lelah, membanting tulang, berkorban macam-macam atas dunia, beribadat, akhirnya ibadat tidak diterima oleh Allah. Nak terima macam mana? Cara buat salah. Nak Allah terima, mesti usaha buat dengan cara yang betul. Akidah mesti betul. Tanya tentang akidah pun kita tak tahu. Apa perbezaan di antara akidah yang betul dengan akidah yang salah? Entahlah. Dah macam mana? Akidah yang sesat tu macam mana? Akidah yang betul ni macam mana? Entahlah. Lepas tu macam mana? Apa yang kita pegang dalam hati kita? Baik lelaki, baik perempuan, sama. Baik lelaki, baik perempuan. Akidah yang sebenar macam mana? Akidah yang tak sebenar macam mana? Akidah yang wajib ada dalam hati macam mana? Akidah yang wajib kita jauhkan macam mana? Entahlah, tak tahulah. Dah macam mana? Sedangkan akidah itu perkara yang paling penting di dalam ibadat. Cuba kita fikir. Kita beribadat, tapi syarat-syarat sah ibadat kita tak ada. Main buat je. Adakah Allah akan terima sembahyang kita dalam akidah, dalam keadaan akidah kita pun tak tahu yang mana satu? Adakah Allah Ta'ala akan memberi pahala kebajikan dalam keadaan hati kita ni tak ikhlas melakukan ibadat? Apa yang ikhlas, apa yang tak ikhlas pun kita tak tahu. Sifat mazmumah, apa yang membatalkan ibadat, merosakkan pahala ibadat pun kita tak pasti. Macam mana ibadat yang kita dah buat berpuluh-puluh tahun? Nanti kita menyesal. Sebab tu Nabi kata menuntut ilmu tu wajib. Wajib ni bukan pilihan, mesti kena buat. Wajib memberi masa, wajib memberi waktu untuk menuntut ilmu. Bukan nanti masa lapang baru datang menuntut ilmu, bukan. Wajib bagi masa menuntut ilmu. Kerana kalau kita tak bagikan masa menuntut ilmu, memang tak akan ada waktu untuk kita belajar. Sedangkan ilmu tadi nak digunakan hari-hari. Kefahaman tu, tapi kita tak ambil tahu, habis waktu, tak ada masa. Mana pergi masa? Habis digunakan untuk memburu dunia. Habis.
nak kaya, nak senang, nak selesa, nak mewah. Kita pun kerjalah pagi petang siang malam membanting tulang, sampai tak peduli benda-benda yang wajib kita tinggalkan. Kalau begitulah cara kita mencari rezeki, itulah petanda rezeki kita tidak ada keberkatan. Ingat tu, tanda-tanda rezeki yang kita cari itu ada keberkatan. Makin banyak ada pada kita, kita makin ada masa untuk dekat dengan Allah. Itu petanda dia. Kita boleh tanya diri kita masing-masing, khususnya orang laki-laki, adakah dengan sebab usaha kita mencari rezeki yang halal tadi, kita semakin mudah untuk menjalankan kewajipan, ataupun kita semakin sukar nak menunaikan kewajipan? Kalau apa yang kita usahakan itu memudahkan urusan kita melaksanakan kewajipan yang Allah suruh, itu tanda rezeki yang kita cari tadi halal lagi berkah. Nikmat tu ada keberkatan. Kalau kita cari cari rezeki tapi menjadi sebab kita tak boleh nak buat benda yang Allah wajibkan, bahkan terjebak contohnya dalam benda syubhat, benda haram, itulah petanda rezeki yang kita perolehi itu tidak diberi keberkatan oleh Allah. Wal iyad billah, minta Allah jauhkanlah. Sebab tu dunia ni jangan ambil semua dan jangan buang semua. Mana-mana benda dunia yang menolong ibadat, maka ambillah. Pekerjaan yang menolong kita dekat dengan Allah, ambil. Pekerjaan yang melekakan, melalaikan sehingga kita tak boleh nak buat benda yang Allah wajibkan, wajib ditinggalkan benda itu. Wajib ditinggalkan. Sebab kalau kita teruskan juga akan memudaratkan diri kita. Akan banyaklah kewajipan yang Allah perintah kita tak dapat nak buat. Sebab itu dalam Islam kita ni diajar supaya bersifat zuhud. Contohnya apa zuhud? Benci terhadap sesuatu yang tidak menolong ibadat. Apa yang tak tolong ibadat, benci. Itu zuhud. Apa saja benda yang tak tolong ibadat, yang menyusahkan kita ibadat, tinggalkan. Itu nama zuhud. Tapi kalau benda-benda yang menjadi sebab kita jauhkan diri daripada Allah, tak ada masa nak menunaikan kewajipan, kita ambil juga, itu namanya kita tamak loba dengan dunia. Mana-mana dunia, mana-mana urusan, mana-mana pekerjaan yang menolong kita menunaikan kewajipan terhadap Allah, ambillah, jagalah baik-baik. Sebab itu namanya rezeki yang berkah. Tapi kalau usaha pekerjaan yang menjadi sebab kita semakin lupa kepada ibadat, lupa kepada bekal akhirat, lupa kepada menuntut ilmu, maka jauhkanlah. Itu yang dinamakan dunia yang dilaknat oleh Allah. Jadi hati-hati dalam mencari rezeki, walaupun halal. Walaupun halal. Benda halal ni bukan semua kita boleh ambil, tuan-tuan. Dia ada adab mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal ni dia ada adab dan akhlak dia. Contoh, kalau kita makan makanan yang halal pun ada adab, betul? Kita pergi rumah kenduri, yang dihidangkan tu semua makanan yang halal. Yang kita nak makan 5 suap, tapi kita ambil 5 pinggan untuk kita seorang, beradab tak nama dia? Biadab tak? Itu nama biadab. Tidak ada akhlak dalam mencari ataupun makan yang halal. Walaupun makanan itu halal, tapi oleh kerana sifat tamak haloba kita, yang kita perlukan untuk makan 5 suap, kita ambil 5 pinggan. Mentang-mentang halal, kita ambil 5 pinggan. Namanya biadab, ataupun tidak ada adab dalam mencari rezeki ataupun makan yang halal. Samalah macam ni yang halal ni, yang kita nak guna untuk ibadat sekian banyak, tapi kita cari lebih-lebih kerana nak berseronok-seronok.
namanya biadab dalam mencari rezeki yang halal. Bukan saya kata, tengok dalam kitab sana Imam Ghazali kata itu. Yang lebih malang sekali dengan sebab nak berlebih-lebih tadi, nak mengikutkan keinginan hawa nafsu yang nak selesa, nak kaya, nak mewah, nak megah tadi, sampai Allah suruh semayang tak dapat semayang. Allah suruh belajar fardu ain, tak boleh nak belajar fardu ain kerana masanya dah habis digunakan untuk mencari dunia tadi tu, semata-mata nak menunaikan keinginan nafsu, nak senang, nak selesa tadi. Itu lagilah biadab. Ambil rezeki yang Allah bagi, tinggalkan perintah Allah. Rezeki Allah nak, perintah Allah kita pedulikan, kita tak pedulikan. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan kita menyangka mentang-mentang kita bekerja mencari rezeki yang halal, kita boleh langgar semua waktu yang lain. Jangan, tuan-tuan. Sebab itulah perlu belajar. Sebab itulah perlu belajar, perlu mengaji, baru kita nampak cara hidup kita atas dunia ni betul ataupun salah. Mencari rezeki yang macam tu caranya salah. Salah cara mencari rezeki yang macam tu, walaupun halal. Bila benda wajib ditinggalkan, hukumnya apa? Haram. Maknanya cara mencari rezeki sampai melanggar waktu-waktu wajib yang lain, hukumnya haram cari rezeki macam tu. Jaga baik-baik. Kita keluarga khususnya, orang laki-laki ni, jangan mentang-mentang halal kita pulun pagi petang siang malam, pulun pagi petang siang malam. Tak ada masalah nak pulun, asalkan solat. Allah suruh belajar fardu ain, belajar fardu ain. Fardu ain ni wajib, sama macam solat. Tak solat berdosa, tak belajar fardu ain berdosa. Ada berapa ilmu fardu ain? Tauhid, tasawuf, tajwid, fiqh, 4 ilmu ni belajar ke tidak? Ada tak dalam jadual waktu kita? Ada ke tidak dalam jadual waktu kita sehari-hari ataupun tiap-tiap minggu? Kalau ada, tak ada masalah. Bekerjalah, kumpullah, carilah duit sebanyak-banyaknya, selagi tidak meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Dia pulun pagi petang siang malam, tapi dia tetap dapat belajar fardu ain, silakanlah. Yang banyak berlakunya bila pulun nak cari dunia pagi petang siang malam, akibat daripada tu tak ada masa nak belajar. Na'udzubillah min dzalik. Kita mati, tuan-tuan. Kita kalau tak mati tak ada masalah. Masalah ni kita ni yakin beriman adanya mati. Dan bila mati nanti kita akan disoal oleh Allah apa yang kita buat atas dunia. Macam mana cara mencari rezeki? Daripada mana cari rezeki, ke mana dibelanjakan? Adakah rezeki-rezeki yang kita cari tadi itu membantu kita dekat dengan Allah, ataupun menjadi sebab kita melupakan Allah? Jaga baik-baik. Beringat. Beringat. Ingat, tuan-tuan. Itulah pentingnya ada orang yang mengingatkan kita. Syukur ada lagi sampai kepada telinga dan hati kita teguran daripada Allah, supaya kita nampak salah cara aku cari. Sebab itulah akal kita ni tidak didampingi oleh ilmu, sebab tak ada masa nak cari ilmu. Bila dah akal kita tidak didampingi oleh ilmu, maka akal kita akan didampingi oleh syaitan dan hawa nafsu. Akal kita ni akan dijaga oleh syaitan dan hawa nafsu. Yang mana syaitan dan hawa nafsu ni, kedua-dua ni akan mengajak kita kepada kebinasaan. Tapi kalau ada ilmu, dia akan tahu salah aku, cara aku cari rezeki ni salah ni. Sampai nak semayang pun tak boleh, sampai tak ada masa nak semayang.
sampai tak ada masa nak belajar ilmu yang nak membetulkan sembahyang, sampai tak ada masa nak kenal Tuhan, tauhid, akidah, tak peduli. Kalau dia ada ilmu, dia akan nampak salah. Tapi kalau tak ada ilmu, habislah, hanyutlah dengan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai bila tu? Sampai matilah macam tu. Allahu Akbar. Macam mana tuan nak jawab dalam kubur sana? Macam mana? Memanglah nak bandingkan dengan keselesaan yang kita dapat, nak bandingkan dengan keselesaan, kemewahan, kekayaan yang kita dapat tu, dengan meninggalkan sembahyang, meninggalkan belajar, tak padan dengan azab yang tunggu kita dalam liang lahat tu. Tak padan. Ya, kat sini kita boleh pakai kereta mewah, rumah mewah, duit banyak, mana nak pergi boleh, apa nak makan boleh. Ya, tapi selama mana? Adakah kita tak mati? Kita pasti mati. Bila mati dalam keadaan tak ada bekal tadi, apa nasib kita dalam kubur tu? Bukankah kita tak yakin dalam kubur tu ada azab yang dijanjikan oleh Allah? Adakah kita kuat? Adakah kita hebat? Nak menempuh benda tu? Sedangkan Allah bagi kita atas dunia ni kesakitan yang macam ni pun kita dah tak tahan, berguling dah kita, meraung, menangis, melalak dah. Macam mana dalam kubur besok? Ke tak percaya dengan azab kubur? Kalau tak percaya dengan azab kubur, dia bukan orang beriman, dia orang kafir. Kalau percaya adanya azab dalam kubur, apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Kalau kita yakin dalam kubur tu ada azab, apa tindakan kita? Dah berusaha ke belum menyelamatkan diri daripada kita ni terjatuh kepada azab tadi tu? Dah usaha ke belum? Itu yang suruh kita mengaji ni, supaya akal kita ni berfikir. Kalau tak mengaji, tak ada masa nak fikir benda ni tuan. Yang kita fikir makan, minum, berbini, beranak, cari duit, tu je yang kita. Yang kita nak fikir ni muju ada majlis ilmu je tuan. Muju ada majlis ilmu. Kalau tak ada, jangan harap kita nak sembang benda ni. Kedai kopi ada sembang benda ni? Kalau ada, mana kedai kopi ni? Cuba bagi tahu. Bagus juga kedai kopinya tu. Tom yam mana? Sebab tu kalau tak ke surau, tak ke masjid, memang tertutuplah telinga kita dan hati kita daripada dengar benda-benda macam ni. Na'udzubillah. Cepatlah, masa dah tak banyak. Ramai yang muda-muda mati tanpa sakit, mati tanpa sebab, mati terkejut. Tidak mustahil kita pun demikian. Tak mustahil kita pun akan mati terkejut. Kalau kita orang soleh, hatinya bersih, tahu dah cara nak bersihkan hati, hatinya bersih daripada sebarang jenis sifat mazmumah, akidahnya betul, amalannya ikhlas, syariatnya betul, mati terkejut, itu satu kebahagiaan bagi diri dia. Itu satu kebahagiaan. Orang yang mati terkejut dalam keadaan dia adalah orang yang soleh, solehah, mati terkejut itu adalah suatu nikmat bagi diri dia. Terus dapat nikmat Allah. Tapi kalau yang mati terkejut ni tadi fasik, ahli maksiat, banyak meninggalkan kewajiban, banyak terlibat dengan benda haram, mati terkejut ni celaka yang sangat besar bagi diri dia. Sebab tu hati-hati tuan. Ni kita tengok kat highway berapa banyak yang mati. Tak sangka ingat sampai destinasi, rupa tak sampai. Kita pun tak mustahil macam tu. Ingatkan panjang umur, ingatkan sampai puasa, ingatkan sampai raya, dah umur masjid. Semua dah. Siapa yakin dia hidup panjang? Siapa berani yakin, siapa berani angkat tangan dia akan hidup lagi 2 tahun, setahun. Siapa yakin dia akan hidup setahun lagi?
Ada? Ada? Tak yakin? Maknanya kita tak yakin umur panjang? Yakin ke tak yakin umur panjang? Tahun ni agak-agak. Siapa yakin kat tangan? Semua tak berani nak jamin. Dah kalau tak berani nak jamin, apa tindakan kita? Apa persiapan yang kita nak buat dengan kedatangan mati yang tiba-tiba tu? Sebab kita pun sendiri tak yakin yang kita akan hidup setahun. Bila dah tak yakin, maknanya boleh barangkali umur kita tak banyak dah. Maka apa persiapan? Apa persiapan? Hati kita dah bersih ke belum? Kita ni ibadat campur-campur lagi, tuan-tuan. Yang Allah suruh pun kita buat, yang Allah larang pun kita buat. Tak selamat kita nak balik akhirat macam ni. Tak selamat tu, percayalah tak selamat. Kalau time semayang mengumpat, puasa berdengki, tak selamat, tuan-tuan. Jangan perasanlah kita akan selamat kalau mati dalam keadaan macam ni perangai kita. Ibadat ni bukan macam ABC, air batu campur tu ikut campur dah. Dia kena buat segala yang Allah suruh zahir batin, kena tinggalkan segala yang Allah larang zahir batin, baru insya-Allah ada peluang nak selamat. Tapi kalau jenis macam kita campur-campur ni, time qiyamul lail, time jadi batu api, habis tak ada harapan. Gelap masa depan kita. Sebab tu jangan lengah-lengah dah. Kita ni memang dilengahkan dengan dunia ni. Sibuk mikir kaya, sibuk mikir mewah, sampai terlupa dah dekat dengan lubang kubur, nak kena tolak aja kita ni. Kita ni dah ada tepi yang lahat dah ni, nak kena tolak aja, tuan-tuan. Tapi tak teringat, tak perasan yang kita ni dah ada tepi yang lahat. Sebab apa? Duk mikir duit, kaya, mewah, seronok. Na'udzubillah. Itulah lalai namanya ni. Mudah-mudahan kita sentiasa diingatkan oleh Allah, supaya kita tak leka, supaya kita nampak kesilapan kita. Cepat kembali kepada Allah. Sebelum mati itu datang, cepatlah kembali kepada Allah. Sempat lagi, sementara hidup ni sempat lagi nak baiki amalan kita, nak baiki akidah kita. Tapi kalau kita leka lagi, buang masa lagi, habislah kita. Dan ibadat, nampak tu? Jadi akal ketemannya ilmu dan taulan bagi ibadat. Ilmu tu pula taulan bagi ibadat. Mana kalau ibadat tanpa ilmu, semata-mata semayang, puasa, zakat, haji, umrah, buat baik, jalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, taat pada isteri, tapi tak ada ilmu, maksudnya ibadat kita tu terkontang-kanting dengan tak ada ilmu. Allah tak terima. Mesti kena belajar. Bertuahkan tuan kalau surau ni kat taman ni ada majlis ilmu, bertuah sangat-sangat. Kecuali yang tak nak ambil peluang, itu rugilah. Surau dah ada majlis ilmu, fardu ain lengkap. Tauhid ada, tasawuf ada, tajwid ada, fiqh ada. Tapi tak nak ambil berat, tak nak ambil peduli. Dan memang tak ada belajar di tempat lain pun, tak ada pergi belajar. Surau kat sini pun tak datang belajar. Habislah. Tutup buku lah. Tuan-tuan. Ulama dah pesan dah, barang siapa yang beribadat tanpa ilmu, ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Walaupun ibadat kita banyak, tak berhenti macam malaikat, tapi bukan dengan ilmu pengetahuan, semuanya takkan diterima oleh Allah. Menyesal kita besok. Macam-macam benda baik kita buat, tapi Allah tak terima. Belajar. Bila belajar nanti macam-macam benda kita boleh tahu. Macam-macam kesilapan kita Allah akan tunjukkan supaya kita baiki. Sebab tu di antara niat kita belajar mengaji ni, supaya Allah tunjukkan kesilapan kita, agar dapat kita baiki cepat-cepat sebelum kita mati. Itu niat belajar di antaranya. Selain daripada nak beramal,
Selain daripada nak beramal, minta Allah tunjukkan kesilapan kita dalam ibadat supaya kita nampak, oh salah ni, oh salah ni, oh salah ni, oh salah ni. Dan ibadat itu pula taulan bagi syurga. Ibadat itu pula taulan kawan sahabat syurga. Maknanya kalau tak ada ibadat, tak adalah syurga, tak adalah syurga. Dia berkait akal kait dengan ilmu, ilmu kait dengan amal, amal kait dengan syurga. Tiba-tiba kita ada akal aja, ilmunya tidak. Bila dah tak ada ilmu, dengan sendiri amal pun tak ada. Walaupun buat, tapi hakikatnya dia tidak ada amalan. Kerana beramal tanpa ilmu tadi tak sah. Beramal tanpa ilmu tidak sah. Maknanya ada amal tak? Jawab lah orang tanya. Kenapa diam? Ingat dekat lagi kita datang ni. Jauh lagu. Suluk dukung. Kita ada akal tapi tak nak belajar. Tapi kita beramal. Adakah amalan kita Allah terima? Tak. Maknanya ada amal ke tak ada amal? Tak ada amal. Bila tak ada amal, macam mana nak ke syurga tu? Macam mana nak syurga tu? Amalan kita tak ada, walaupun buat. Yang dikatakan hasil amal ni amal yang betul, amal yang berdasarkan ilmu. Baru kata ada amal. Kita tak belajar, mana ada amal? Dah aku sembahyang pagi, petang, siang, malam, puasa, haji, umrah, macam-macam, tak sah. Sebab apa pula tak sah? Tak ada ilmu. Kau buat main hentam aja, main agak-agak je, main rasa-rasa je. Syarat rukun pun tak pasti, sah batal pun tak tahu. Mana ada? Imam Ghazali kata, nanti ada satu golongan dalam syurga, dalam dunia ni dia dengar cerita tentang syurga, sebabnya syurga, indahnya syurga, kekalnya syurga, nikmatnya syurga, tapi akhirat tempatnya neraka Allah. Atas dunia dengar cerita tentang syurga, tapi akhirat bukan syurga tempatnya, neraka tempatnya. Sebab salah cara hidup atas dunia itu, salah cara ibadatnya, salah. Jadi kita tak nak masuk dalam golongan yang macam ni. Selamatkan diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kita daripada neraka Allah. Belajar, ngaji. Bukan lama pun, sekejap, 1 jam lebih kurang. Tu pun sakit pinggang lah kita tengok. Belajar sikit-sikit, nanti makin banyak faham. Nanti amal yang tak betul semakin betul. Tapi dengan proses belajar lah tadi. Kalau kita tak nak belajar langsung, macam mana nak baiki amalan kita? Sibuk cari duit pagi, petang, siang, malam. Tak cukup. Waspada ya. Kontrol. Nak cari duit tu boleh, tapi kena kontrol. Jangan ikutkan nafsu. Ikutkan nafsu memang tak cukup. 1,000 nak 2,000, 2,000 nak 3,000, 3,000 nak 4,000, yang gaji 5,000 nak 10, yang gaji 10 nak 15, yang 15 nak 30. Dah nak sampai bila nak memburu tu? Sampai mati. Sampai mati. Itu sedarlah kita semua. Nasihat untuk diri saya khusus, ahli keluarga saya, dan antum semua para muhibbin, supaya nanti kita tidak menyesal di hari kiamat. Padan-padan kat dunia ni cukuplah. Ada kesenangan yang lebih dahsyat tunggu kita lepas mati besok. Sabar-sabarlah. Dapat makan minum lebih kurang, jadilah. Yang penting jangan meninggalkan kewajiban. Itu nak kena jaga. Kewajipan tu jangan ditinggalkan, dan jangan terlibat dengan benda haram. Dapat makan sekadar, pakai sekadar, kenderaan sekadar, rumah sekadar, cukuplah. Sabar. Ada kesenangan yang Allah siapkan untuk kita nanti di hari kiamat yang jauh lebih dahsyat lagi daripada sekalian sultan yang ada atas dunia ini. Harta kekayaan, kemewahan kerajaan yang Allah bagi.
sabarlah. Ada orang kata sinilah nak pulun betul-betul, nanti dah lepas mati tak rasa dah. Siapa kata? Bukankah orang yang mati dalam keadaan amalnya diterima oleh Allah tu nanti dalam kubur dia dapat kesenangan? Betul tak? Dah siapa kata tak ada kesenangan selepas mati? Cara kita berfikir tu macam orang tak beriman dengan akhirat. Sinilah nak rasa semua, sinilah nak pulun semua, sinilah nak nikmati semua. Sebab apa? Nanti dah mati tak dapat nak rasa dah kesedapan. Siapa cakap macam tu? Kita orang beriman ada kesenangan yang menanti dalam alam barzakh tu, kalau kita husnul khatimah. Kalau kita husnul khatimah, ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat daripada kesenangan dunia. Dapat kenikmatan akhirat tu, lupa segala nikmat dunia, tak teringat dah nikmat dunia. Sebab nikmat akhirat tu tersangat dahsyat lazatnya. Seronok dia lain macam, tak terakal seronoknya tu. Maka barang siapa ada baginya segala perkara ini, maka barang siapa, dia tak sebut nama sesiapa pun, barang siapa, tak kira laki, tak kira perempuan, tak kira kaya miskin, bila dia ada segala perkara ini, mana? Akal, ilmu, ibadah. Akal, ilmu, ibadat. Siapa yang ada segala perkara ini, maka iaitu barang siapa yang ada tiga perkara tadi, isi syur, ahli syur. Dah, kita tengok diri kita. Kita tengok diri kita, ada tak tiga tu? Ada tak? Akal ada, ilmu tak ada. Dah, syurga. Kena pastikan ada tiga benda tu, barulah insya-Allah layak untuk mendiami syurga Allah. Tapi kalau semata-mata akal sahaja, tipis harapan. Tipis harapan. Sebab ilmu tu penting. Ilmu tu penting. Al-ilmu imamul amal, Nabi kata. Ilmu tu imam, ikutan amal. Boleh tak kita nak sembahyang jemaah? Sah tak sembahyang jemaah tanpa imam? Sah tak? Nabi kata ilmu itu imam bagi amal. Mana amal tu imamnya Kalau solat berjamaah tak ada imam, sah tak solat sembahyang jemaah? Tak sah. Begitulah juga amal tidak sah kalau tidak ada walaupun buat. Boleh je kita duduk 2, 3, 4, 5 sah ni, boleh. Tapi imam tak ada. Tapi masing-masing niat berjamaah. Salli fardul isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi. Imam tak ada. Ada 5 sah. Sah tak? Tak sah sebab tak ada imam. Maknanya boleh sembahyang, boleh, tapi tak sah. Boleh beribadat walaupun tak ada ilmu, boleh beribadat, tapi tidak sah ibadat yang kita buat. Faham ke tidak? Nak bagi tahu pentingnya ilmu kita. Sebab ada di kalangan kita tak ambil peduli, belajar bersama, belajar. Jangan sombong tuan-tuan. Jangan sombong. Orang yang mengaji, yang belajar ni pun belum tentu selamat lagi. Kita yang mengaji ni belum tentu selamat lagi tuan-tuan. Musuh yang cemburu, yang hasad dengki dengan amal ibadat kita ni tak berhenti-henti cari jalan nak memusnahkan ibadat kita. Dan kita yang dah mengaji ni jangan duduk sedap duduk dah. Mentang-mentang kita dah mengaji jangan sedap duduk, belum pasti lagi. Berapa ramai yang kuat mengaji tapi kuat mengumpat. Majlis ilmu tak pernah tinggal, mengumpat kuat, berdengki kuat. Sebab tu saya kata tadi, jangan kita seronok duduk dalam majlis ilmu konon-konon kita dah selamat. Belum. Selagi tidak diamalkan ilmu tu dengan betul, jangan kita nak berasa. Kalau dah beramal pun tak boleh nak berasa macam tu. Jadi bukan senang nak masuk syurga ni tuan-tuan. Kenakan pengorbanan, korban. Memang Nabi kata kan, jaga-jaga, Nabi kata hati-hati. Syurga itu dikelilingi oleh benda yang menyakitkan, memedihkan.
Mana nak masuk syurga ni kena jumpa benda yang sakit-sakit, yang pedih-pedih, yang susah-susah. Korban masa nak kena belajar, korban masa nak kena semayang, korban masa nak kena begini, tak boleh buat begitu, tak boleh buat begini, nafsu tak bebas. Seronok tak benda tu? Tak seronok? Tapi itulah jalan nak menuju syurga. Itulah jalan ni Nabi kata. Tu je satu jalan ni. Tak ada jalan lain dah. Kalau orang tanya, ada tak jalan yang seronok nak pergi syurga? Jawabnya tak ada. Jalan seronok nak pergi syurga? Tak ada. Tak wujud. Ada satu jalan aja, yang mana jalan ni penuh dengan kesakitan. Sebab tu tak ramai yang sanggup nak jalan dekat situ. Tak ramai nak sanggup ikut jalan tu. Sebab sepanjang jalan tu akan bertemu dengan kesusahan, kepayahan, pengorbanan. Ni tak boleh, itu tak boleh, itu tak boleh, kena buat macam ni, tak boleh buat macam tu. Oh, susah kata. Tapi Nabi kata penghujungnya nanti syurga. Sampai di situ, habislah segala kesusahan, habislah segala kesakitan, habislah segala kepedihan, kepahitan, selesai dah. Duduklah dalam syurga selama-lamanya, takkan bertemu dah dengan yang namanya susah. Sampai bila-bila, duduklah seronok berehat situ. Dan Nabi kata hati-hati, jaga-jaga neraka itu dikelilingi oleh benda yang menyeronok. Seronok. Nak pergi neraka ni, jalan dia sangat seronok. Tak payah semayang, ikutkan nafsu, tak payah nak ikut hukum hakam Allah, langgar semua. Seronok tak hidup macam tu? Contoh terang tu serang. Kalau kita ni tak ikut perintah Allah, seronok tak? Jujur. Seronok. Nafsu kita memang suka tak semayang, nafsu kita memang suka buat benda haram. Mana seronok lah, berhasad dengki. Memang hati seronok, pendengki, pendendam, pengumpat, batu api. Memang nafsu kita seronok buat benda-benda macam ni. Tak payah nak penat-penat mengaji, tak pernah nak penat-penat semayang, pakaian bebas, nak bergaul bebas, seronok. Cari dunia pagi, petang, siang, malam, seronok. Tapi jaga-jaga, itulah jalan nak menuju ke neraka Allah. Seronok kita, besok hujungnya apa? Azab yang selama-lamanya. Nabi cakap tu, ke Nabi bohong? Mustahil Nabi bohong. Jadi kita orang yang beriman kena yakin sungguh-sungguh. Mau tak mau kena korban. Dah memang itulah. Kena korban memang pedih, memang perih. Sabar. Tak sabar tak boleh. Ikutkan nafsu nak seronok, tak payah mengaji, bebas hidup, habislah kita. Seronok ni sekejap je. Lepas tu duduk dalam api selama-lamanya. Duduk dalam api kan, bukan duduk atas darat macam ni. Dah. Hujungnya tu api. Selama-lamanya tak keluar dah. Mana dia kesenangan kita yang 60 tahun tadi? Yang seronok kita 60 tahun tadi, 70 tahun tadi, mana pergi dia? Apa faedahnya? Senang 70 tahun, seronok 70 tahun, 80 tahun, tapi duduk dalam api selama-lamanya lepas daripada itu. Mana seronok dia? Hilang, lenyap dah. Begitulah juga kesusahan, keperitan, kepedihan yang dilalui oleh orang yang nak menuju ke syurga tadi. Mana pergi susah dia? Mana pergi susahnya, pedihnya, pahit tadi? Lenyaplah dengan datangnya syurga. Lenyaplah segala itu. Lenyaplah segala kesusahannya dengan datangnya syurga tadi. Lenyaplah. Bertemulah dia, duduklah di dalam kesenangan seronok selama-lamanya. Begitulah sebaliknya tadi. Kesenangan tadi 70 tahun saja. Lepas tu lenyap kesenangan, lenyap kemewahan, lenyap kemegahan, duduk dalam azab yang seazab-azabnya selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Fikirlah, guna akal kita yang waras, mana yang terbaik untuk akhirat kita, tuan-tuan. Fikir. Pakak-pakak fikir. Pakak-pakak fikir, mudah-mudahan ada timbul keinsafan dalam diri kita. Dan barang siapa tiada padanya, segala perkara ini, maka iaitu haramlah ia daripada isi syurga,
haramlah dia, mana tertegahlah dia untuk masuk ke syurga Allah. Haram dengan mana tertegahlah dia nak masuk syurga, tertegahlah, tak dapat masuklah syurga. Walau hari-hari minta doa masuk syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekadar doa tapi tidak berusaha. Doa minta syurga tapi tak usaha pun mustahil. Mustahil. Sudah-sudahlah, Allah dah bagi kita makan, makna cukuplah dengan apa yang ada. Dah, ujuk nafsu kita tu, sudah-sudahlah. Masa dah tak banyak, jom kita buat ibadat pula, jom kita belajar juga pula perbaiki ibadat. Yang dah ada ni pun rumah dah ada, alhamdulillah, kenderaan pun dah ada lebih kurang, alhamdulillah dah. Cukup dah tu, merasa dah tu, tak apa. Ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat. Tuan-tuan ni besok bila duduk dalam syurga, InsyaAllah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Pangkatnya subhanallah, tak ada sultan yang macam tu atas dunia. Lebih dahsyat daripada sultan lagi keadaan tuan-tuan dalam syurga besok. Kesenangan, kemegahan, kerajaan yang Allah bagi pada tiap-tiap orang. Dahsyat. Sabarlah pujuk, cukuplah, rumah dah ada, alhamdulillah. Tak payahlah nak kejar-kejar lagi. Orang sebelah nak renovate, biarkanlah, rezeki dia. Faham tak? Ya. Bang, bila nak tukar kereta bang? Orang sebelah nampak tadi berplastik, salut dia punya kursi, kita bila lagi? Orang sebelah nampak dah lambat pasir, dah lambat batu-batu, nampak macam nak renovate. Kita takkan nak duduk macam ni lagi, rumah macam ni bosan. Jangan, sudah-sudahlah. Sekarang ni proses nak membina dan nak mengindahkan syurga kita tu. Yang dah ada tu cukuplah. Tak kena panas, tak kena hujan, kita tak makan pasir, tak duduk bawah jambatan, tak ada pakai koyak gabak, cukup dah, syukur alhamdulillah. Ni sekarang masa untuk nak mencantikkan ibadat kita pula, mencantikkan kesudahan mati kita tu. Sudah-sudahlah. Allah bagi dah tu. Sehebat apa pun binasa juga, bukan maksud dengki dah. Orang lain nak ni, biarkanlah, doakan yang baik-baik. Faham tak tu? Cuma kita tu nak jaga diri kita tu. Orang lain nak renovate, nak tukar kereta baru, biarlah rezeki dia tu. Kita ni sebab nafsu kita ni memang tak boleh tengok orang macam tu. Tengok orang senang, kita nak senang. Tengok orang hebat, kita nak hebat. Dia memang macam tu lah tabiat dia. Padahal yang dah ada pada kita tu, Allah, jauh senang kalau nak banding dengan fakir mis. Itu dah gelandangan tu tak ada rumah, tidur bawah jambatan dengan anak bini dia sekali. Kita ada rumah, kipas angin tak ada, aircon pun ada lah juga kipas angin. Tikar getah pun tak adalah berlantaikan tanah. Ada orang rumah berlantaikan tanah lagi, tuan-tuan. Jarang-jarang dapat makan sedap-sedap, makan daging, makan ayam, jarang-jarang. Kita sampai jemur, sampai buang-buang. Punya senangnya, mewahnya kita nak bandingkan. Sebab tu dalam Islam ajar kita, dalam nak mencari dunia ni, tengok orang bawah-bawah kita tu, barulah berasa banyak dah Allah bagi. Jangan tengok orang atas-atas. Tengok orang atas-atas, habis kita. Tu yang kita rasa tak bersyukur tu. Tu yang rasa macam tak cukup lagi tu. Sebab tengok orang atas-atas, tengok orang yang lebih. Tengok orang yang gaji 50,000, yang gaji 80,000, yang gaji 100,000. Memanglah kita rasa, apalah malam di hidup aku. Cuba bandingkan dengan orang tak ada makanan. Cuba bandingkan saudara mara kita di Palestin tu, macam mana kita? Betapa banyak, betapa jauh kesenangan, kemewahan yang Allah bagi pada kita, anak bini kita. Sebab tu Islam ajar macam tu, supaya nafsu kita ni tak tamak dengan dunia. Dia akan rasa memadai. Cukuplah, alhamdulillah. Apa yang Allah bagi ni pun jauh senang nak banding orang lain. Kita ada juga kenderaan, pun parking kat tepi lah orang jeling ni, belum pun menang.
Dia kata kita bunyi-bunyi, berzikir, cakap dia. Kita sedang berzikir, biarlah dia bunyi pun. Nak bandingkan dengan ada orang jalan kaki anak bini dalam hujan, jalan kaki anak bini tengah panas, berdiri berjam-jam tunggu bas. Kita banyak senang lah bagi. Tu cara nak pujuk hati kita tu supaya jangan tamak dengan dunia. Supaya kita ada masa, tuan-tuan, supaya kita ada masa untuk agama, supaya kita ada masa untuk cari bekal. Sebab punca kita tak ada masa cari bekal tadi sebab hati kita ni nak memikirkan kemewahan, kesenangan tu. Itu yang kita gunakan segala masa kita cari. Sedangkan umur kita makin sikit umur kita, bukan makin banyak umur kita. Sebab tu cintakan dunia tu kepala bagi segala kejahatan. Cintakan dunia tu penyebab dia. Jadi memadalah kita. Okay. Kemudian katanya musannif lagi, dan jika dikata orang apa yang berakal pada hakikatnya, orang yang berakal tu hakikat sebenar-benarnya apa orang yang berakal ni, maka engkau jawablah bermula orang yang berakal itu pada hakikatnya. Ni orang yang sebenar-benar berakal di sisi Allah adalah orang yang sabar dengan bala, sabar dengan ujian. Miskin ujian hidup sederhana ujian ujian. Tapi dia sabar gitu. Dia tak keluh kesah dengan rezeki yang Allah bagi. Jadi alhamdulillah ya Allah, syukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dia sabar. Walaupun hidupnya sempit, dia sabar sebab dia yakin itulah takdir yang terbaik daripada Allah untuk diri. Dan dia tahu di sebalik itu ada hikmah. Boleh jadi kalau kita ni Allah jadikan jutawan, boleh jadi kita terjebak dengan benda dosa, betul? Waktu miskin tak terlibat dengan benda haram, waktu sederhana kita punya rezeki ngam-ngam aja, memang dibelanjakan kepada benda yang penting-penting aja. Tapi bila dah mewah, dah kaya, cuba tuan-tuan pergi tanya orang hebat-hebat, dia punya enjoy setiap bulan berapa? Enjoy 10,000 tuan-tuan untuk seronok aja. Nampak tak tu? Nampak tak tu? Itulah kebinasaan dia. Sebab tu alhamdulillah Allah tak jadikan kita orang macam tu. Bila Allah Ta'ala jadikan kita orang yang macam ni, tak hebat, tak kaya macam tu, sebenarnya Allah nak jaga, nak pelihara kita, nak selamatkan kita, anak bini kita daripada kebinasaan yang banyak terjatuh orang kaya-kaya tu. Kalau kita kaya tak tahu anak bini kita jadi macam mana. Sebab tu sangka baik dengan Allah. Dia sebaik-baik perancang. Dia yang terlebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu, tak. Memang pada kita kaya itu bagus untuk kita, tu nafsu kita. Tapi pada Allah dah belum tentu kaya itu kebaikan untuk diri kita. Orang kaya-kaya tu dia berseronok 20,000 tak mainlah, 5-6 ringgit dia kan. Dia punya enjoy dia tu 50-60 ribu, buang-buang tiap-tiap bulan. Tu, takut jadi macam tu. Kalau bazir sikit makruh, tapi kalau bazir banyak hukumnya haram. Kalau bazir sikit-sikit makruh, tapi kalau bazir banyak haram. Payah nak kontrol, benda dah banyak, payah nak kontrol tuan. Syukur alhamdulillah Allah jaga kita dengan rezeki yang macam ni. Syukur alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah tu maknanya terima kasih ya Allah. Bermula orang yang berakal itu pada hakikatnya adalah orang yang sabar dengan bala, dengan ujian. Bala ni segala sesuatu yang menyusahkan hati, itu nama bala, ujian. Sakit, bala. Masalah rumah tangga, bala. Ujian. Orang Arab kata bala, Melayu kata ujian. Ujian ni apa? Setiap benda yang menyusahkan hati. Apa saja yang menyusahkan hati, itu adalah ujian daripada Allah. Arab kata bala. Yang kita ingat bala ni banjir je.
ditimpa bala, oh banjir dah. Masalah dalam hidup kita pun bala dia. Ujian orang datang nak tengok sabar ke melompat gitu. Kita sabar ke kita melompat, kita sabar ke tenang ke jadi keluh kesah. Orang yang hebat, orang yang sembahyangnya sempurna, walau apa pun bala yang datang pada dia, dia tenang. Itu faedah solat. Faedah solat yang sempurna. Datanglah apa bala pun, datanglah apa musibah pun, datanglah apa ujian pun, dia tenang, dia tak jadi kalut, dia tak jadi keluh kesah, dia tak jadi kacau bilau. Itu faedah sembahyang. Cuba tengok kita, ada? Beras di separuh lagi dalam tong beras, keluh kesah lagi tu. Keluh kesah, beras di separuh lagi, risau dah, keluh kesah gitu. Aku nak makan nanti kacau bilau itu. Itu menunjukkan sembahyang kita tak sempurna lagi, banyak silap lagi, banyak lagi kelemahan dalam solat kita. Tanda-tanda tu Allah cerita dah. Tanda-tanda orang yang solat ni betul, sempurna. Pertama, dia tercegah daripada segala perbuatan keji dan mungkar, zahir dan batin. Perbuatan keji mungkar ni maksiat lah. Dia akan selamat daripada maksiat zahir dan maksiat batin. Itu faedah orang yang sembahyangnya sempurna. Dan dia akan menjadi orang yang tenang dalam segala hal. Walaupun diuji oleh Allah dengan macam-macam ujian, dia tenang. Dia tak keluh kesah. Kerana bahawasanya bala itu pilihan segala yang berakal, faedah segala yang menuntut dan menjagakan segala orang-orang saleh. Nampak tak? Dengan datangnya ujian bala, itulah yang menjaga orang-orang saleh. Kerana kebiasaannya bila kita ditimpa dengan benda yang menyusahkan hati kita akan dekat dengan Allah berbanding dengan kita mendapat nikmat kesenangan. Waktu kita duduk dalam sakit, kita punya cara doa lain, tuan-tuan. Berkerut muka kita, lama sujud kita sebab sedang susah. Tapi bila senang, doa pun amin tangan atas lantai. Amin, 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 amin. Sebab apa? Dah nampak tak tu perbezaan? Waktu kita dalam kesusahan, cara kita minta dengan Allah lain. Waktu kita dah dapat apa yang kita nak, cara doanya dah lain. Allah tak suka macam tu. Sepatutnya sama ada dalam bala ataupun dalam nikmat, dia akan bersungguh-sungguh dengan Allah. Tak ada perbezaan. Itu baru betul. Kita ni dah waktu susah doa dia, ya Allah. Itu senang kan dah. Amin, amin, mulutnya amin, tapi hati fikiran dia entah ke mana-mana, tak tahulah. Tapi waktu susah, waktu sakit, amin ya Allah. Memang hati perasaan memang tumpu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Macam orang tenggelam, terjun dalam laut. Ya Allah, tolong, tolong, tolong. Bulat hatinya, tak teringat dah benda lain. Ya Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Tapi bila dah naik ke darat, jalan mengepak. Dah naik ke darat. Tadi waktu dalam laut tadi, Allah, ya Allah, dah sampai ke tepi, mengepak jalan. Nampak tak tu perangai kita? Perangai kita lah, saya masuk dah sekali. Itu yang tak mau tu, maknanya kita tak sempurna lagi, tuan. Banyak lagi silap kita, banyak lagi nak kena repair diri kita ni. Sempat ke tidak, tak tahulah. Sebab tu tak payah nak hebohkan dosa orang lah. Tak payah nak heboh dosa orang lain. Nampak orang lain buat benda tak elok, doakan yang baik-baik supaya bagi taufik hidayah. Yang penting uruskan diri kita ni yang belum terurus lagi ni. Sebab tak lama lagi dah nak terjun dalam lubang kubur. Heboh tentang dosa orang.
Cianu jahat, cianu jahat, cianu jahat, cianu jahat, cianu jahat, cianu jahat, cianu jahat. Senyum-senyum je dia tu. Cianu. Yang dia kuat-kuat mengumpat, cianu tu mengumpat. Jangan jadi batu api. Aku tak ada, orang sebelah. Mandang tak kena je kita. Kalau sebut tentang benda-benda tak elok, memang tak kena je kita, dapat je kita ngelak. Jangan bakhil. Aku tak ada, orang depan ni bakhil. Jangan buat mengumpat tak elok, mengumpat aku tak ada ni, orang sebelah ni, orang sebelah. Cerita orang buat benda kecil. Bukan orang kat sini yang berasa kenapa. Bila kata jadilah orang yang sabar, aku dah tu sabar. Jadilah orang yang pemurah, suka bersedekah, aku dah tu. Yang baik kita memanjang, yang jahat maksiat sianu. Aku tak mau dah, kena terbalik dah sekarang. Bila cerita orang benda baik, orang. Bila cerita benda tak baik, dia akulah ni. Baru insya-Allah jadi baik, tuan-tuan. Sifat orang soleh, dia akan mencela dirinya dan sentiasa memuji orang lah. Itu sifat orang soleh. Dia terbalik. Sifat orang soleh dia terbalik. Yang baik-baik semua orang, yang jahat-jahat diri dia. Tapi kalau yang baik-baik diri kita, yang jahat-jahat orang, itu bukan sifat orang soleh. Nampak tak tu? Tak ada lagi benda macam tu dalam hati kita. Dah macam mana kita nak mengaku baik? Dah lah, nak berhenti dah. 9 nak. Perut pun dah berbunyi kerak-kerak. Mana tempat berhenti tadi? Nanti sambung bulan depan, insya-Allah. Mana dia tadi dah tak nampak pula lah. Dia tadi menjagakan orang-orang yang soleh seperti kata orang yang membaikkan segala kelakuan mukmin itu bala. Apabila bala, binasalah mereka itu. Makna yang menjaga orang mukmin ini adalah bala, ujian daripada Allah. Kerana ujian itu adalah peringatan daripada Allah untuk kita, supaya kita tidak terlalu leka dan lupa kepada Allah. Jadi Allah bagi kita bala tu suruh ingat ke dia. Wallahu a'lam. Jadi ya tuan-tuan, buat pengaji banyak-banyak, nanti alim. Nanti alim dah lengang surau. Ni ramai yang dah alim tengok. Ada ramai buat. Dah alim buat apa nak ngaji lagi? Ada hal insya-Allah, mudah-mudahan. Ala kulli halin, syukur kita, alhamdulillah, terima kasih ya Allah beri kita taufik, kesempatan boleh menggunakan nikmat sihat, nikmat akal, nikmat telinga, nikmat mata kita, nikmat waktu kita kepada perkara yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkat malam Jumaat ini, dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa kedua ibu bapa kita, doa orang soleh, mudah-mudahan kita semua, anak isteri kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat sekaliannya tak terkecuali diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita, kesedaran dalam hati kita, keinsafan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memberi pertolongan, membimbing zahir dan batin kita, memberi kesabaran pada kita untuk meneruskan perjalanan yang penuh dengan kesusahan ini. Mudah-mudahan sampai ke penghujung jalan, iaitu syurga Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah Taala lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, keturunan yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat, yang husnul khatimah semuanya insya-Allah. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat daripada orang-orang soleh, mudah-mudahan. Dan di kesempatan ini juga kita doa mudah-mudahan Allah Taala memberikan kemenangan, pertolongan, perlindungan kepada saudara mara kita di Palestin, di Yaman dan di mana-mana sahaja yang ditindas oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan Allah Taala menghancurkan mereka, musnahkan mereka, memporak-porandakan mereka dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dalam hidup kita,
dalam bulan Rajab Sya'ban ini, dan memanjangkan umur kita sehingga dapat kita bertemu dengan Ramadan yang lagi akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana fakir ahlana wa qurabati lana fi dinina wa li kuthri musawwada rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Alhamdulillah. Astagfirullah.